Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. So, bersama aku lagi Hidayat Samsudin dalam channel Beli Spree. So, kalau kat video sebelum ni aku dah cerita kat korang pasal history of model G-Shock DW900. So, kali ni aku nak cerita siapa pembuat G-Shock. So, bukan DW9, ni semua dalam model-model G-Shock. So, kali ni aku nak cerita korang history of Kiko eBay. Mukadimahnya video ni kita gunakan ayat mukadimah baru masih Islamik sikit. So mukadimah dia kita nak start dengan kisah Kiko eBay. So cerita pasal Kiko eBay ataupun korang kenali sebagai father of G-Shock. Sebab apa father of G-Shock? Sebab dia lah pencetus idea ataupun pembuat ataupun pereka G-Shock. So kita nak cerita pasal kisah dia ni, aku dah research ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke internet. Memang aku tak jumpa banyak pasal dia ni. Tak tahulah sebab mungkin orang Jepun ni suka peram diri dia atau peram identiti dia supaya orang tak kenal dia. So yang aku dapat Kiko eBay ni, dia adalah lepasan Universiti Sofia di Jepun. So tahun bila pun tak tahu. So dia ni ambil course Mechanical Engineering. Itu satu. Nombor dua, dia adalah pekerja dalam Casio sebelum dia buat G-Shock. So dia bekerja di bahagian miniature tech dalam Casio sebelum dia join kru taknya ataupun untuk buat G-Shock lah. So tu adalah nombor dua yang aku jumpa. Dan nombor tiga, dia ni seorang peminat jam Swiss. So mungkin kita pelik juga dia buat G-Shock mesti ada dengan Casio. Mungkin Casio time tu belum lagi cipta Casio kot. Jam Casio tu belum cipta. Masa tu dia masih cipta calculator. So eBay ni pernah ditemu ramah oleh orang-orang di Jepun ataupun TV station di Jepun. So betul ke G-Shock ni tahan lasak? So dalam video tersebut eBay ni telah membuat tough test, cubaan yang hardcore lah untuk menunjukkan G-Shock ni kukuh. So antaranya dia buat ikat jam and then tengok hancur tak jam tu. So dalam video tersebut tahan lagi, masih hidup. And then dia juga buat langgar guna kereta kebal. Gila kot, kereta kebal memang hancur lah benda tu. So dia cuba, betul ke jam ni tahan lasak? So dia langgar pula dengan lori. Tak ajar lain, langgar dengan lori. Settle, elok lagi bye. So itu menunjukkan eBay membuktikan G-Shock tahan lasak. Selain itu juga, untuk tough test. So ini untuk stress test, menunjukkan enjin dia sesuai ke tak untuk berada di dalam tempat yang sejuk atau panas. So dia masuk dalam peti ais. So nak tahu cuaca sejuk sesuai ke tak G-Shock ni untuk dipakai. So dia masuk dalam peti ais, dia beku kan. So habis dia keluarkan, bukan dia masuk dia keluar. So dia masuk, dia letak satu malam ke, and then dia keluarkan balik. So jam ni masih berfungsi. Okay guys, aku cerita dah banyak dah pasal eBay ni kan. So siapa antara korang yang pernah jumpa eBay ataupun siapa yang pernah bertemu dengan dia, meet and greet bersama eBay masa tahun 2018 ke? So korang komen kat bawah macam mana korang jumpa eBay, apa perasaan korang jumpa dia. So kita nak sambung pasal DW900 Crazy Colors. So lepas tahun 2008 G-Shock keluarkan model CS. 2009 G-Shock keluarkan lagi model iaitu DW900cc. So DW900cc ni dia ada 3 variasi, iaitu DW990cc2, CC3 dan CCC. DW990 adalah G-Shock yang berwarna biru. So dia punya warna biru tu bukan biru cerah, dia menggunakan warna biru gelap. And then BMB dia terdapat bling-bling dan warna dia tak glossy sangat lah. So dia tak macam CS punya band, sebab CS punya band tu dia nampak warna glossy sangat. Untuk model CC ni, faceplate dia pula dia gunakan warna biru cair sikit lah. Dia tak adalah biru gelap macam band dia. And then dia menggunakan LCD warna biru negatif dan tulisan dia berwarna putih. So model CC ni harga dia masa keluaran sama je lah. G-Shock ni kalau nak dikatakan semua harga keluaran dia semua sama. Dari awal dulu di DW900 ni harga dia memang $89 sahaja. Ataupun masa keluaran 2008 harga dia sekitar 200 lebih hingga ke 300. Untuk masa sekarang ni G-Shock DW900cc2 ni harga dia untuk use dia mengikut condition. Biasanya kalau condition dia dah barai, tali dia dah rosak ke, bukan rosak lah, tali dia terlalu banyak cala tu, dia boleh sampai harga 400 hingga ke 500. Untuk assemble, kalau full part iaitu semua adalah model CC, so harga dia macam
mencapai 800 hingga ke 900. Itu pun kalau korang dapat harga 800-900 tu pun biasanya diorang akan bagi jam sahaja ataupun diorang akan bagi siap kotak tin semua lah. Untuk NOS item yang aku pernah jumpa di W990cc tu ni, harga dia na'udzubillah 1,200. Itu adalah paling mahal lah setakat ni. Sebab biasanya diorang dapatkan NOS ni adalah dari Japan, kolektor. So memang harga dia memang na'udzubillah lah, memang high. So seterusnya adalah model di W990 CC3. Dia nombor 3 bermaksud hijau. Biasanya kod 3 kat belakang ni adalah warna hijau lah. So CC3 menggunakan band dan bezel berwarna hijau gelap dan mempunyai bling-bling. So model CC ni memang bling-bling lah, dia suka bling-bling. Bukan bling-bling sangat pun, dia macam sparkle ataupun macam pearl punya warna. So dia menggunakan faceplate warna hijau ala-ala hijau daun pisang. So dia menggunakan LCD berwarna hijau seperti CS7. Dia menggunakan LCD sama lah. So memang nampak seperti warna hitam tetapi sebenarnya warna hijau. So CC3 ni pada tahun sebelum-sebelum ni tak adalah orang cari sangat. Sebab pada tahun 2018 ke bawah, model ni adalah model yang tak berapa terkenal. So masa Covid melanda negara kita tahun 2020 pada bulan 3 tu, sebelum tu tak adalah harga dia merepek sangat lah. So sekarang ni harga use untuk CC3 ni aku pernah tengok dalam live orang, live seller. Condition tali memang tak berapa memuaskan lah. Memang dah terkopik warna dia. Tapi harga dia guys, jam sahaja boleh mencapai RM600. Bayangkan, mahal tu. Tali dah lah gobek-gobek. Nak beli BMB, so aku cerita kat sini pasal BMB dia pula sikit. BMB untuk C3 ni harganya adalah 260 hingga ke 300. So kalau korang beli yang 600 campur BMB 300 macam tu, dah 900. Mahal bye. So kalau untuk assemble memang aku jarang jumpa lah jam ni, sebab dia mungkin dia punya part susah dapat kot. So kalau untuk new all stock, aku pernah jumpa sekitar 1,100 hingga 1,200. Lebih kurang lah CC2 dengan CC3 ni sama je. Cuma nak dapatnya lah, mungkin ada kolektor yang nak jual dan ada kolektor yang tak nak jual jam ni. So sekarang adalah variasi ketiga, iaitu di W990 CC6. So macam yang korang pernah tengok, ini adalah jam paling hot, paling viral dan banyak sangat orang cari. Tak kisah fake ataupun original. Sebab jam ni adalah jam yang aku rasa paling, nak kata cantik pun taklah bagi aku, sebab ni bagi pendapat aku lah. Untuk orang lain memang nampak cantik sebab dia menggunakan warna purple gelap dan mempunyai pearl tu. Macam korang kata kat gambar kan, warna purple dengan faceplate dia guna warna purple cerah, and then dia punya LCD pula warna pink. Dia menggunakan warna yang sama dengan LCD CS4. Memang orang cakap jam ni memang nak kata lelaki pakai pun smart, perempuan pakai pun smart. So sebab itu jam ni sangat trendy. And then dia punya harga pula, macam aku cakap lah awal-awal lah, harga dia sebenarnya sama je, 2 lebih. Tapi bila tahun 2021 ni, harga untuk use macam yang aku cakap pada C3 kan, dah barai-barai, harga dia boleh mencapai sampai RM600, sama seperti CC3. Tapi kalau barai lagi, mungkin kalau dah cala gelas ke, mungkin boleh turun sikit lah kot, dalam 4 lebih macam tu. Untuk assemble, berkemungkinan ini adalah anggaran aku, so korang boleh cari kat grup-grup. Harga untuk assemble dalam 7 ke 900 lah untuk CC6 baru. So kalau untuk new ataupun new all stock, boleh mencapai sehingga 1,400. So itu adalah new all stock from Japan. Itu adalah model CC pada tahun 2009. So setelah tahun 2009, mestilah kita masuk 2010 betul. Selepas tahun 2009, di 2010. Sebelum tahun 2011. Belum sampai lagi tu. So pada tahun 2010 G-Shock keluarkan lagi 3 edition, iaitu CB series, SB series dan MM series. So 3 edition ni dia keluar pada bulan-bulan berlainan lah. So macam CB series awal tahun, SB series tengah tahun, iaitu waktu musim panas tak silap, and then ujung tahun dia keluarkan MM series.
So kita bercerita pasal CB series dulu ataupun jam CB. CB Maruko-chan. Bukan lah. Untuk CB series ni G-Shock keluarkan 4 model lah. So first CB1 berwarna hitam, CB2 berwarna biru laut, CB4 berwarna merah dan CB8 berwarna silver. So kita cerita pasal CB1 dulu. CB1 adalah G-Shock warna hitam. Sehingga sekarang ni tahun 2021, G-Shock masih keluarkan CB series untuk CB1 ni, iaitu warna hitam gold. PMB dia berwarna hitam glossy dan faceplate dia berwarna gold, LCD dia berwarna hitam gold. So untuk CB series ni korang masih boleh dapatkan lagi dan harga dia masih sama, iaitu 329. Macam tu lah, dia memang korang tak payahlah nak beli used jam ni sebab jam ni still in production. So dia tak ada stock production dan takkanlah mahal mana pun. So CB series ni sampai sekarang masih ada. So korang tak perlu lah cari yang second, better korang beli yang baru je lah, dalam 300 lebih macam tu je. Second is CB2. CB2 ni sekarang ni adalah rare gila lah, sebab warna dia smart gila. Macam kalau korang pernah tengok 125 biru sabit, aku rasa warna dia macam tu lah, biru laut. 125 biru laut, macam tu warna dia, memang striking gila kalau pakai. Lepas tu macam CB series ni juga ada purple tu, tapi dia tak adalah warna dia macam metallic. So dia punya warna CB2 ni memang lain daripada yang lain. Memang untuk G-Shock saja keluarkan warna yang rare gila ni. So CB2 menggunakan BNB berwarna biru laut dan punya purple cheek tu, bling-bling sikit. And dia menggunakan faceplate berwarna chrome dan tulisan atas G-Shock dia tu berwarna biru. And then dia menggunakan LCD berwarna biru pekat. Dia dah seakan-akan purple lah warna dia. Dia menggunakan LCD jenis negatif. So CB series ni, untuk pengetahuan korang, dia punya bezel ataupun kepala tu G-Shock telah top production. So untuk part kepala G-Shock ni memang G-Shock dah stop, dan kalau korang boleh jumpa BMB dia pun, itu adalah part-part yang seller-seller simpan. Dan untuk jam ni use berapa? So untuk assemble dia boleh capai harga 800 ke 900. Dan untuk NOS memang aku tak dapat tahu harga dia. Tapi kalau dah assemble pasang sendiri pun 800-900. Kalau orang yang simpan, yang collect jam ni, ikut suka hati dia lah. Mungkin 1,200 ke 1,300 ke, siap full set, siap kotak, surat beranak dia semua, bila tahun dilahirkan semua ada. Memang mahal gila. So itu untuk CB2. Next is CB4. CB4 ni aku rasa korang mesti familiar lah, sebab jam ni adalah jam yang Zizan Razak pernah pakai di dalam cerita Mail Lambung. So jam ni juga jam yang orang panggil G-Shock Mail Lambung. Kalau korang dengar nak cari G-Shock Mail Lambung, G-Shock apa? Idea adalah G-Shock CB4. CB4 menggunakan warna merah pekat atau merah cili lah, kita panggil merah cili. And then dia ada sparkle-sparkle sikit lah. And then dia punya faceplate dia warna dark grey chrome. Dia bukan guna silver, rasanya dia guna dark grey. LCD dia menggunakan LCD berwarna orange. Memang smart gila jam ni. Bagi aku memang smart sebab dia punya campuran colour dia iaitu merah, dark grey and warna orange. Orange pula orange negatif. Bagi aku ini adalah jam yang paling, kalau korang pakai pun memang dari jauh orang nampak smart tu macam kau. Warna merah terang kan, bukan warna-warna gelap. And then CB4 dia punya part masih ada production lagi. So harga dia pun tak adalah mahal. Kalau use pun kau boleh dapat sekitar 400 ke 500. Assemble dalam 600 ke 800. Dan NOS kalau korang bid, aku rasa 1,300 ke bawah tu ada lah. 1,000 ke 1,300 tu mesti confirm lah. So next is last kali dia punya edition adalah CB8. So untuk CB8, sebenarnya aku salah cakap awal-awal sebab dia bukan warna silver, sebab dia pink silver. So dia tak adalah silver sangat, dia ada campur pink-pink sikit. So warna dia memang nampak cantik dari jauh sebab dia warnanya silver adalah pink sikit. So kalau perempuan pakai memang nampak cantik lah. Dia punya BNB dia warna silver pink. Faceplate dia menggunakan warna chrome. So LCD dia menggunakan LCD berwarna pink sebab dia tak silver. Kalau silver korang boleh tengok warna tu silver, tapi dia goyang-goyang jam tu dia akan nampak warna pink-pink sikit. Memang cantik. Sebab keeper dia adalah keeper berwarna pink. So jam ni bagi aku use pun aku jarang jumpa, assemble jarang jumpa juga.
So CBN ni kalau korang nampak pun mungkin harga dia sekitar 7-800 lah untuk assemble. Untuk use aku tak pasti dah, untuk NOS pun aku tak pasti. Sebab aku pernah tengok pun original, use, condition cantik, siap-siap adalah dalam 8 ke 900 macam tu. Aku rasa untuk Crazy Colours ni edition ni memang harga dia memang tak masuk akal. Sebab dia orang cakap jam-jam rare lah. Macam jam tu dah berusia 10 tahun, 9 tahun. So sampai sini je kita punya video. So kalau aku cerita panjang lagi mungkin 2-3 jam kot video ni. So kita bertemu di part 3, The Story of Crazy Colours G-Shock. Bersama aku lagi, Dek Samsudin, channel Beli Bye bye.